channel. So hari ini saya akan bawa bahagian kedua cerita kisah seram pendek UiTM. Sebelum saya mula video ini, jadi saya minta kepada anda semua untuk hit the subscribe button karena itu amat berharga bagi saya. Okay guys, so guys, without any further ado, let's get into the study. Untuk kisah yang pertama ini adalah Tasik Tun Fatimah. Siapa aja yang dah tahu tentang Tasik Tun Fatimah kan? Di mana? Tak boleh nak bagi tahu. Ini adalah tempat port paling famous dalam kalangan student dekat UiTM di Melaka. Anda di Melaka, kamu tahu-tahulah di mana UiTM di mana, okay? Macam-macam kisah yang berlaku dekat Tasik ni. Salah satunya adalah cerita yang akan dikongsikan di dalam video ini. So, bekas pelajar yang bernama Bika, bukan nama sebenar, benda ini berlaku sewaktu diploma kami di UiTM. Kebiasaannya, pada cuti weekend kami akan keluar ke bandar. Tak kisahlah, tengok wayang kah, makan-makan kah, saja isi masa lapang, tapi kami ni hanya akan sewa kereta di kawasan berhampiran situ, okay? Dengan seorang pakcik yang memang dia offer rent car service. So di suatu malam tu, seperti biasa, kami pulangkan kereta sewa di rumah pakcik tu. Nak dijadikan cerita, waktu tu memang sangat sunyi. Sangat-sangat sunyi dan saya cuma menyewa berdua. So termasuk pakcik tu ada 3 orang di dalam. Apa guys? 3. Perjalanan dari Kelima ke ambil masa lebih kurang 10 minit. Pakcik tu memang peramah. Dalam kereta dok tanya itu, ini, kita orang memang layan je sebab dah kenal. Tiba-tiba pakcik tu cakap, "Kenapa kawan awak yang di belakang tu senyap je dari tadi?" Dan aku pun gulap. "Siapa pula dia nampak ni?" Aku tanya, "Siapa pakcik?" Dan pakcik tu jawab, "Tu sebelah kamu. Dok senyap je dari tadi, tak suka ke pakcik bercakap dekat kamu ni?" Dia tunduk pula. Aku memang dah rasa lain macam. Kat belakang ni macam nak nangis je. Jantung ni macam laju habis dengan rasa meramang sebab memang sunyi. Ada satu kereta je. Kawan aku kat depan dah macam batu. Sebab dia cakap dia rasa something. Dalam hati aku dah fikir nak menapak lagi dari gate sampai hostel kena lalu Tasik lagi. Tasik ni pula memang popular dengan cerita sendirinya. Pakcik siap pesan lepas drove off, "Kawan kamu tu okey tak?" Aku diam jelas, "Terima kasih." Dan tak nak memang kena redah bangunan di UiTM. Tasik, masjid dan hostel aku tun. Kaki memang dah jalan laju habis sebelum sampai di jambatan kat Tasik tu. Kita orang kena pass by satu pokok kabu yang tinggi. Aku memang tak pandang tapi aku tahu pokok tu wujud kat situ. Then aku dengan member jalan laju-laju. Pas tu tahu apa aku dengar? Aku dengar entah dari mana suara lembut sahut nama aku dengan kawan aku berulang-ulang. Aku nak lari tapi takut sampai tak tahu nak buat apa. Kawan aku pula jalan laju macam sebab aku assume dia pun dengar lah yang apa saya dengar waktu ni. Sampai aku tegur member tu, tak apa. Sampai je bilik berpeluh-peluh. Mandi, kita orang mandi dan kita orang solat lalu tidur. Aku cerita kat member aku besoknya sebab terlalu takut
Pengajarannya jangan keluar sampai lewat malam ya guys. Nanti ada yang ikut balik. Kalau dia ikut balik je tak apa. Kalau dia ikut terus menerus tuh yang problem juga tuh guys. Oke guys, kisah yang kedua ini adalah misteri UiTM Puncak. Puncak mana? Tak boleh bagi tahu guys. Kamu kurang teka je lah dari cerita dia. Dari mana ke mana ya guys. Sebab saya tak boleh sebut. Saya sebut susah pula. UiTM Puncak juga terkenal kisah-kisah seramnya yang tersendiri. Kisah yang bakal dikongsikan ini pasti buat peluru maks kamu semua naik, oke? So, baca cerita daripada ini, saya baca cerita daripada Hani, bukan nama sebenar. So, cerita dia start dari bila aku mula-mula daftar college nak masuk SEM 3. Sebab kawan serumah daftar lambat, last kali kami dapat rumah kat tingkat atas sekali. Tingkat 9. Tingkat 9 hanya ada 5 rumah and rumah yang diduduki hanya rumah kami. Scary right? Satu hari tu aku balik college lewat malam dah. Sebab keluar beli barang. Pukul 1 pagi lebih kurang. Memang sunyi sepi kawasan college. Hanya ada beberapa lampu bilik je yang terbuka sebab awal SEM kan. Awal SEM, siapa je rajin nak stay up. Waktu kaki nak masuk lift tu, aku macam agak teragak-agak ya. Aku fikir waktu tu naik tangga je, tapi tingkat 9 tinggi sangat. Tingkat 1, 2, lepas tu 3, 4. Nah, lift berhenti kat tingkat 3. Aku dah legas dah sebab ada yang naik maybe, tapi kau tahu siapa tunggu aku naik? Tak tahu. Seorang perempuan pegang buku lesuk berdebu kat tangan dia. Dengan pucat muka dia tu, actually aku memang boleh nampak makhluk halus ni. Cuma setelah sekian lama tak pernah nampak, sejak nenek aku tutup hijab aku yang terbuka, ni last first time aku nampak balik. Aku dapat rasa badan aku sejuk gila time tu. So kita ketahui si Hani ni dia boleh nampak, cuma tertutup. Maybe tertrigger lah, dia tertrigger, mungkin dia boleh nampak balik. Menggeletar seluruh badan, tapi benda ni kalau kita tak kacau, dia takkan kacau kita. So aku berdiri kat penjuru lift tu, benda tu pula kat depan. Aku memang nak nangis waktu tu sebab dia dah tekan lift. Aku fikir sama time tu, macam mana aku nak turun tingkat 9 nanti sebab dia halang aku. So aku dekat siring tu kan, dia dekat depan. Jadi kau rasa aku nak lalu tu macam mana? Gitulah. So sampai je tingkat 9, dia keluar heret kaki dia. Aku dah siap nak pecut. Masuk rumah dan lepas je keluar lift. Tapi guess what? Kamu teka. Dia berdiri di depan rumah. Rumah siapa? Of course lah rumah aku. Before lesap. Before dia lesap, boleh-boleh dia tunggu situ ya guys. Aku punyalah tak tahu nak buat apa. Terus call housemate aku, suruh buka pintu. Takut macam mana sekalipun aku tutup je mulut. Walaupun dia orang tanya, kenapa muka kau pucat semacam ni? Tolonglah jangan tanya tem orang tengah dalam trauma tu. Stres pula. Buat siapa yang stay kat situ, jaga diri, jangan bising sangat. Tambah-tambah yang stay kat tingkat 9 tu ya. Kisah ni tak lama sangat tau. Kisah korang blok Reflesia kah, Anggasana kah, Dahalia kah, or Kasarunia? Betul kah aku sebut tu? Kasarunia, entamnya lah ya. Please jaga hubungan dengan
Maha Esa. Masing-masing lah. Benda yang kamu guys, kalau kawan kamu tengah pucat semacam je kan, tiba-tiba masuk pulang rumah tuh, please jangan tanya dulu. Jangan tanya dulu, esok dia baru kau tanya. Confirm lah, sepatah kata pun dia takkan sebut. Orang masih trauma tuh. So, that's it for the story today guys. Kalau kamu ada kisah-kisah menarik atau kisah seram lah, of course, sebab saya cuma bawa kisah seram. Kisah-kisah lain saya tak tahu, itu masalah. Kalau awak ada kisah seram, awak hantarkan ke email yang ini. Nanti saya akan bawakan dalam video ini. Bukan yang inilah, yang nantinya. Oke? Kalau kamu ada game seram, setiap hari Jumat saya akan buat game seram. Kamu komen di bawah game seram apa yang patut saya coba. So nanti saya akan bawakan pada hari Jumat. So guys, please subscribe and like this channel, on notifikasi bellnya ya guys, supaya setiap kali saya post video kamu dapat notifikasi. And ya guys, see ya and be careful, someone is watching you.